Okey, mungkin ada delay sikit ya. Okey, 8.4 ya. 8.4 iaitu kegunaan sinaran radioaktif. Kegunaan sinaran radioaktif. Apa kegunaan dia ya? Okey, kegunaan sinaran radioaktif. Jadi sinaran radioaktif seperti sinaran alfa, okey, sinaran alfa, sinaran beta dan juga sinar gamma ya digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian seperti yang berikut. Okey. Yang pertama, bidang arkeologi ataupun juga dikenali sebagai geokronologi. Ya. Arkeologi ataupun geokronologi. Jadi karbon dioksida yang berada dalam udara kita ni, kita tahulah terdiri daripada unsur karbon 12. 12 ni dia punya nombor elektron dia ya. Karbon 12 ataupun ditulis juga sebagai C. C untuk karbon, 12 untuk nombor elektron yang stabil. Jadi maknanya karbon dioksida yang berada dalam udara kita ni adalah satu unsur yang stabil ya, yang stabil. Manakala karbon 14, C14 yang radioaktif. Karbon 14 yang radioaktif. Oleh sebab karbon dioksida ni diserap dan dibebaskan oleh badan organisma yang hidup, jadi peratus C14 dalam tisu organisma tidak berubah. Dan tidak berubah. Jadi sebaik sahaja organisma mati, ya, organisma mati, C14 ataupun karbon 14 ni dalam tisunya semakin berkurang kerana apa? Kerana mereput. Ya, kerana mereput. Okay, kerana mereput dengan memancarkan sinar beta. Okay, dia sinar beta. Dengan separuh hayat dia, T setengah 5,700 tahun. Ini penting ya. Ini penting. Okay, T setengah. T itu merujuk kepada time. Ya, T itu merujuk kepada time ya. Itu dia punya separuh hayat. T setengah tu separuh lah. T itu time, maksudnya hayat dia. Ada yang separuh hayat. Iaitu 5,700 tahun. Masa untuk dia punya separuh hayat dia lama 5,700 tahun. Jadi dengan mengukur keaktifan C14 ataupun karbon 14, usia organisma dapat ditentukan. Jadi kaedah ini dikenali sebagai pentarihan. Ya, pentarihan, ya, pentarihan karbon 14 yang digunakan oleh siapa? Ahli arkeologi ataupun geokronologi. Ya, untuk tujuan apa? Menentukan usia objek ataupun bahan perubah. Sebagai contohlah ya, orang yang kerja arkeologi ni, dia mencari, ya, ya, apa dia? Iaitu tulang-tulang yang mungkin telah berusia beribu-ribu tahun atau beratus tahun. Jadi bila dia jumpa satu spesimen ni, satu bahan perubah, bahan yang dikatakan telah lama, maka dia macam mana nak tentukan tarikh tu. Jadi dia akan menggunakan kaedah tu lah, pentarihan karbon 14. Jadi dengan menggunakan kaedah tersebut, maka ahli arkeologi ni dapat tentukan usia. Dia kata ini tulang dinosaur, ya. Tulang dinosaur ni usia dia 5,000 tahun. Dia bukan mainkan hentam je. Dia tak boleh. Makan hentam je. Hentam je lah ni 5,000. Contoh tak boleh. Dia ada dia punya scientific investigation. Dia punya penyiasatan saintifik dia tu. Dan dia ada evidence, bukti-bukti yang menunjukkan bahawa
bahan yang dijumpainya itu berusia sekian-sekian. Ya. Apa kepentingan dia? Apa kepentingan daripada maklumat dia tu? Jadi kita tahulah bahawa dulu ni cerita. Maknanya kawasan ni, kawasan apa? Pernah diduduki oleh siapa? Oleh manusia ke? Oleh haiwan ke? Berbagai. Ya. Jadi ianya memberikan iktibar kepada kita bahawa tempat yang kita duduk sekarang ni ke, ataupun tempat yang dikaji tersebut ke, adalah tempat-tempat yang tertentu. Jadi itu special dia, ya. Sebab dia ada peminat dia sendiri, ya. Ada peminat yang tersendiri. Yang kedua, ya, kegunaan sinar radioaktif ni, iaitu dari segi ni dinampak macam seperti di kilang, iaitu kawalan ketebalan kepingan logam dalam industri. Tak tahu ketebalan dia, standard dia tu. Macam contoh ni kita tengok ketebalan kepingan logam. Logam ni dia nak bagi semuanya sama. Kan? Ataupun mungkin dia punya ukuran yang tertentu, yang ada standard dia. Ya, jadi alat kawalan ketebalan ni, alat kawalan ketebalan berfungsi untuk mengawal ketebalan logam di dalam kilang. Jadi kepingan logam ni dilalukan di antara sumber sinar beta, ya, dengan alat pengesan sinar beta. Jadi jika alat pengesan sinar beta ni mengesan terlalu banyak sinar beta, kepingan logam yang disemak adalah terlalu nipis, ya. Jadi apabila alat ni, ataupun kita kata kepingan logam tu dia melalui satu sinar beta. Jadi sinar beta tu dia dapat detect, ya, melalui alat pengesan sinar beta tu, dari segi ketebalan logam yang lalu tu, sesuai ke tak sesuai ke, mengikut kehendak industri tersebut lah, ataupun pengilang tu. Yang seterusnya pertanian, ya. Dalam pertanian, kadar sinar beta yang dipancarkan oleh perebutan nukleus fosforus 32 ataupun P32 digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat, ya. Ini tujuan dia, untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Digunakan apa? Iaitu sinar beta yang dipancarkan oleh perebutan nukleus fosforus 32. Okey, ini alat dia. Ya, ini alat dia. Alat untuk memancarkan sinaran tu. Jadi bila dia dipancarkan kepada tumbuhan tersebut, jadi dia dapat detect lah, ada dia punya indikator sini, bacaan menunjukkan berapa dia punya kadar penyerapan baja fosfat. Baja fosfat ni yang terdapat dalam ni lah, yang diisi pada pokok ni. Adakah penyerapan tu baik ataupun sebaliknya lah. Jadi sinaran radioaktif juga selain daripada ni digunakan untuk membunuh kumbang. Mungkin kumbang ni merupakan perosak lah, ya. Yang tujuan dia untuk mengawal populasi serangga perosak, ya, dengan apa? Dengan membuat pemandulan, ataupun memilih jenis baja fosfat yang terbaik, ya, dan mengubah ciri tumbuhan. Jadi banyak dia punya di sini, ya, serampang beberapa mata. Dalam aspek pertanian, sinaran beta lah. Setakat ni kita boleh tengok semuanya sinaran beta, ya. Dalam bidang arkeologi, ya, dalam bidang kawalan ketebalan kepingan logam perindustrian, dan juga, ya, pertanian, ya, menggunakan sinaran beta. Okey, sinaran beta. Okey, ketiga-tiganya, sebab kita tengok sini semua ada sinar beta, dan ini pun menggunakan sinar beta. Okey. Ada lagi, ya. Seterusnya sambungan daripada kegunaan dia dalam bidang pertahanan.
dalam bidang pertahanan. Bahan radioaktif boleh digunakan dalam bidang pertahanan seperti bom nuklear. Ni nak perang lah ni. Ya. Pernah digunakan sebelum ni, ya, zaman-zaman perang. Selain haba, sinaran radioaktif yang dibebaskan dalam letupan bom nuklear memusnahkan hampir semua hidupan termasuklah manusia dan kesannya wujud untuk beberapa generasi, ya. Ada lagi lah beberapa tempat mungkin ada lagi kesan daripada letupan bom nuklear. Jadi kita belajar sejarah, ya, Perang Dunia yang Ketiga, ya, di mana Jepun, ya, telah dibom oleh tentera bersekutu. Tentera bersekutu dalam Perang Dunia, dia bom di mana? Dua tempat utama, ya. Bom nuklear tu dia jatuhkan di Hiroshima dan di Nagasaki. Dua bandar besar, ya. Jadi apabila dua bandar ni dibom, ya, apa yang berlaku? Dia punya kesan dia tu, ya. Kesan dia tu boleh dilihat sampai tahun 19 sampai tahun 1990-an pun masih ada kesan dia lagi, ya. Generasi. Maksudnya dia bom tu pada tahun 1940. Saya pun tak ingat yang tepat lah, ya. Mungkin sekitar 1948 gitulah, ya. 1948. Jadi bandar Hiroshima dan Nagasaki ni dibom, menyebabkan seluruh tentera Jepun menyerah kalah, ya. Termasuklah di Malaysia, ya. Dulu tak panggil Malaysia lah, dulu dipanggil Tanah Melayu, kan. Tanah Melayu. Jadi tentera Jepun yang berada di Tanah Melayu pada zaman tu, pada tahun tu, dia balik semula ke Jepun. Kenapa? Mendapat perkabaran negara dia telah diserang. Jadi dia pun menyerah kalah lah. Dia menyerah kalah kepada British. Masa tu Jepun dia menawan Tanah Melayu, kan. Tanah Melayu, kerana kembalilah negara kita dijajah oleh British pada tahun 48 tersebut. Kemudian British tu take over lah. Dia take over. Kemudian tangkaplah tentera-tentera Jepun, hukum sebagainya. Ya. Okey, jadi cerita. Jadi bahan radioaktif, iaitu sama ada digunakan sinar gamma ke, ya, dalam bom nuklear tu sendiri, dalam menghasilkan bom. Jadi tujuan dia apa? Tujuan dia tidak lain lah ni untuk peperangan, ya. Untuk peperangan. Tapi kalau kita lihat di sini ada hari ini dalam sejarah, ya. Saya baca sikit lah, ya. Pada 20 September 2017, ya, Malaysia telah menandatangani iaitu satu persetujuan yang dinamakan sebagai ICAN, ya, untuk mengharamkan senjata nuklear pada persidangan PBB, ya, ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, Malaysia tu memang betul lah, kan, sebab Malaysia memang tidak menghasilkan senjata nuklear. Tapi negara-negara berkuasa besar, dia orang tak sign ni, dia orang tak menurunkan tanda tangan ni. Bukan semua negara yang menandatangani persetujuan tersebut. Yang tanda tangan tu okey lah, yang tak tanda tangan tu maknanya dia masih lagi menghasilkan bom nuklear. Maknanya dia standby. Kalau berlaku peperangan, dia ada dah senjata, kan. Seperti mana yang berlaku kepada Palestin dan juga sekarang ni, ya, peperangan antara Palestin dengan Israel, ya. Jadi Israel ni dia masih menggunakan senjata nuklear, ya. Sebab Israel dia tak menandatangani persetujuan ni. Jadi dia pula kebal, kebal lah, kebal di dunia ni, ya. Sebab apa dia kebal? Sebab ada negara yang backup dia, ya. Negara yang backup dia, antara negara yang backup dia ialah Amerika lah, negara sekutu dia, ya. Amerika ni antara dia punya negara yang paling kuat melindungi Israel. Baik, seterusnya kita tengok kegunaan yang seterusnya, pengawetan makanan.
Jadi kalau kita perhatikan sini ada satu logo, dipanggil logo Radura. Mungkin kita perasan, mungkin kita tak perasan lah. Ya, kalau kita lepas ni pergi ke pasaraya ke, ya, kita mungkin kena alert tengok sikit logo ni. Jadi logo Radura ni seperti mana Rajah 8.13, ya, seperti Rajah 8.13 tu, apa dia? Digunakan untuk melabel makanan yang diawet dengan sinaran, makanan yang diawet dengan sinaran radioaktif seperti sinar gamma. Mungkin kita payah jumpa ni, ya. Kita payah jumpa. Sebab apa? Sebab kita pun tak tengok benda tu. Kita pun tak tahu. Sinar gamma digunakan untuk dalam pengawetan makanan seperti buah-buahan. Tujuan dia sebenarnya untuk membunuh bakteria yang terdapat dalam makanan tersebut. Ya, contohnya kita tengok ni, ini guava. Ya. Guava ni jambu lah. Ya. Jambu batu. Buah jambu batu. Jadi buah jambu batu salah satu daripada kata produk lah, ya, ataupun makanan yang melalui sinar gamma. Jadi sinar gamma tu di sini, ya, paparkan di sini, ya. Jadi di sini dia punya besar dia. Adanya buah ni melalui sinar gamma. Iaitu buah-buah yang diawetkan lah. Ini bukan yang buah segar, ya. Buah segar, bukan buah segar ni, buah yang diawet untuk tujuan simpan lebih lama lah, ya. Model yang berikutnya dalam perubatan ini popular lah, ya. Ini popular, iaitu sinar gamma daripada cesium 137 ataupun C besar S kecil 137 ataupun cobalt 60 CO60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Okey, ini sel kanser. Sinaran radioaktif juga digunakan untuk menentukan tempat bekuan darah. Mungkin ada darah beku dalam kepala, ya, ataupun di mana-mana bahagian otak. Jadi sinaran radioaktif digunakan untuk menentukan dengan tepatlah, ya, di mana position dia tu. Dia punya kedudukan darah beku tu. Ya, dengan menggunakan natrium 24 ataupun Na24. Dia merawat juga digunakan untuk merawat tumor, ketumbuhan di dalam otak dengan menggunakan technetium 99 ataupun TC99. Kemudian digunakan juga untuk membasmi kuman, ya, dengan menggunakan cobalt 60 dan juga untuk merawat kelenjar thyroid, ya, kelenjar thyroid dengan iodine 131 I131, ya. Jadi yang ni semuanya semuanya adalah bahan yang dikata bahan radioaktif. Ya, bahan radioaktif yang digunakan untuk tujuan kebaikan lah, ya, untuk tujuan perubatan, dalam perubatan. Berbeza-beza lah. Kalau misalnya sel kanser digunakan sama ada cesium ataupun cobalt. Kalau darah beku, natrium 24. Kalau merawat tumor ni ketumbuhan dalam otak, gunakan technetium. Kalau nak basmi kuman, guna cobalt 60 juga. Dan untuk merawat kelenjar thyroid, kelenjar thyroid ni tahu tak kelenjar thyroid? Bahagian leher tu, ya. Mungkin dah bengkak ke, ya, dia membesar ke, ya, dia sakit lah di bahagian leher tu. Jadi menggunakan iodine 131. Okey. Seperti gambar ni lah kita tengok, ya. Jadi pesakit ni sedang dibaringkan, ya, dan di alat untuk memancarkan sinaran, ya, sinaran radioaktif. Dan sinaran radioaktif tu dia akan memancarkan sinar lah. Sinar ni akan dikenakan kepada pesakit, ya. Dia nak rawat apa, otak ke, thyroid ke, atau apa-apalah. Dia akan dipaparkan di sini, ya. Dia punya monitor dia, apa yang dia nak tengok, ya. Mungkin dia nak tengok ketumbuhan, dia nak tengok kanser ke, apa ke, sel-sel yang membengkak ke. Jadi alat ni dapat membantulah dari segi perubatan, ya.
Okey, habis di situ dan kita tengok yang terakhir lah kayaknya. Pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan selamat dan sempurna. Jadi bahan radioaktif ni dia kena ada cara yang betul untuk kendalikan dia ya, tak boleh sebarangan. Jadi ada langkah keselamatan dalam pengendalian bahan tersebut. Ya, antaranya ialah yang pertama saya buat ini ya, yang pertama bahan radioaktif diadang dengan kepingan pelambam yang tebal. Katakan ni bahan radioaktif, kita adang dia. Okey. Kemudian tangan robotik digunakan untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Ya, tangan robotik ya, ini tangan robotik ya, dia digunakan untuk mengendalikan bahan radioaktif yang dengan selamat. Untuk mengesan dos sinaran radioaktif yang diserap ke dalam badan dengan alat pengesan seperti lencana sinaran. Okey, kemudian pembuangan sisa radioaktif dilakukan dengan selamat dan sempurna. Kemudian memakai pakaian perlindungan yang sesuai untuk mengendalikan bahan radioaktif. Dan yang terakhir, menyimpan sumber radioaktif ataupun sisa radioaktif dalam kotak berdinding pelambam yang tebal. Jadi itu adalah langkah keselamatan dalam pengendalian sumber radioaktif dan sisa. Itu dia. Dan mensyukurilah kepentingan kegunaan keradioaktifan ni. Jadi kepentingan kegunaan keradioaktifan ini untuk kesejahteraan hidup manusia telah menyedarkan kita tentang keagungan Allah Ta'ala yang telah menciptakan zarah unsur radioaktif yang boleh digunakan untuk kelestarian hidup kita ya. Jadi unsur radioaktif buatan yang pertama iaitu fosforus 30 P30 yang dicipta oleh Irene Joliot Curie, itu anak perempuan Marie Curie. Sejak tahun 1934, banyak unsur radioaktif buatan telah dihasilkan oleh sains. Namun begitu, unsur radioaktif buatan tidak dapat dihasilkan tanpa unsur ciptaan Tuhan. Jadi balik-balik sebenarnya kepada pencipta kita lah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita ni untuk mengkaji, ya, mengkaji dan juga menghasilkan sesuatu yang boleh memberikan manfaat untuk kehidupan kita ya, untuk manusia, haiwan dan juga lain-lain ya. Jadi awak punya task yang perlu awak buat ya, iaitu praktis formatif 8.4 ya, iaitu jawab soalan-soalan berikut. Ada 5 soalan ya. Jadi ada 5 soalan awak kena selesaikan. Okey, soalan pertama. Nyatakan satu contoh kegunaan sinaran radioaktif dalam bidang berikut. Ada ya dalam buku. Kita baru bincang tadi, saya harap awak boleh jawab. Satu je kegunaan dia. Okey. Nombor 2. Namakan jenis sinaran radioaktif yang digunakan dalam pengawetan. Jenis dia, alfa ke, beta ke, gamma. Itu awak boleh jawab. Sama ada alfa atau beta ataupun gamma ya. Jawablah. Satu je. Okey, dalam pengawetan makanan. Tengok bahagian pengawetan makanan. Tengok apa nama sinaran dia. Jenis alfa ke, jenis beta ke, jenis gamma. Tadi kita baru bincang tentang ada satu simbol ya. Simbol yang digunakan untuk makanan yang melalui sinaran radioaktif tersebut. B. Bagaimanakah jenis sinaran radioaktif ini dapat mengawetkan makanan? Apa yang dibuat? Apa yang dibuat oleh sinaran radioaktif tu? Apa yang dia buat ya? Okey, saya rasa ni pun ada dalam buku. 3. Mengapakah sumber radioaktif ataupun sisa radioaktif disimpan dalam kotak dengan dinding pelambam yang tebal? Dan tadi yang terakhir ya, kenapa simpan dalam tu? Kenapa? Apa benda yang ditakutkan sangatnya? Ya, yang dirisaukan sangat tu. Kenapa perlu disimpan dalam kotak dengan dinding pelambam yang tebal? Kalau kita balik balik kepada pelambam ni ya. Ingat tak yang perbezaan antara sinar alfa, sinar gamma, sinar beta, alfa, beta dan gamma. Dari segi apa ni? Ada kaitan dengan pelambam. Ya,
Kenapa tu? Kenapa perlu disimpan dalam kotak dengan dinding pelambang yang tebal? Ya? Untuk elakkan apa? Apa yang nak dielakkan? Saya nak jawab. Dan nombor 4, simbol ni. Ini adalah simbol bahan radioaktif ya. Simbol radioaktif. Saya jawablah soalan tu. Saya dah jawab soalan A. Okay, tak apalah. B. Namakan satu contoh tempat dan kawasan yang pamerkan simbol ni. Di mana awak jumpa? Ya? Satu contoh tempat. Ada di mana? Kemudian C. Antara 3 sinaran radioaktif alfa, beta dan gamma, yang manakah paling kurang bahaya? Alfa ke, beta ke, gamma. Kemudian bagikan sebab apa dia tu yang paling kurang bahaya. Dari segi aspek apa? Aspek kuasa penembusan ke, dari aspek kuasa pengayunan ke, apa dia? Soalan kelima, nyatakan satu logam yang digunakan untuk membuat pakaian pelindung yang sesuai bagi mengendalikan bahan radioaktif. Satu logam. Ya, satu je. Kemudian nyatakan satu kebaikan dan satu kelemahan penggunaan logam yang digunakan untuk membuat pakaian perlindungan di 5A tadi. Ya, ini awak boleh Google lah ya. Google. Senang sekarang ni. Tapi ingat ya, ada kadang-kadang tu kita Google tu kita copy paste je ya. Ayat dia tu. Maknanya bila kita copy paste ni, kadang-kadang bahasa yang digunakan tu bukan bahasa Melayu ya. Bukan bahasa Melayu standard. Dia guna bahasa Indonesia. Kita pula bulat-bulat je. Kita copy kemudian kita paste. Kita tak faham pun, kita copy kita paste je. Jadi kalau yang jadi macam tu maknanya dipanggil sebagai plagiarism ataupun orang yang menciplak ya. Kita menciplak jawapan orang. Jadi kita salah lah, aspek itu salah. Jadi kalau dia dapat dikesan sebagai plagiat ataupun kita kata meniru, jadi jawapan kita tu dikira sebagai salah lah. Ya, jadi kita kena adjust, kita kena ubah ikut ayat kita sendiri yang sesuai dengan bahasa standard Malaysia ya, standard Malaysia. Sebab baru ni saya ada masa tanda PPT ya, tanda PPT tu ada menggunakan bahasa, memang bahasa Google lah. Kalau yang nulis tu dalam bahasa Indonesia, dia tulis bahasa Indonesia sebiji. Jadi terms ataupun istilah yang digunakan pastikan ianya serasi dengan ataupun dia adalah sesuai ya, sepadan dengan kita punya silibus kita ya, silibus KSSM. Okey, bukannya yang luar negara punya ya. Okeylah, jadi ini adalah tugasan awak yang perlu awak buat yang pertama. Kemudian buku SPS muka surat 121 ya. SPS 121. Okey. Kemudian 122. Okey, 121 122. Kemudian kita dah habis dah sebenarnya ya, bab 8 ni. Jadi bolehlah buat praktis pengukuhan ya. PP praktis pengukuhan 8 muka surat 123 124 ya, 123 124. So berapa kena buat ni? 4 muka surat lah SPS ya. Jadi SPS 4 muka surat 121 sampai 124. Okey. Hantar termasuklah yang ni ya. Praktis pemati 8.4 ni hantar sebelum kelas selepasnya. Selepas ni. Maksudnya kita selepas ni kelas bila? Hari apa? Kelas kita berikutnya. Tahu tak? Kelas kita berikutnya hari apa? Tahu tak Zulaika? Kita keluar dah Zulaika. Selasa minggu depan. Okey dah? Hari Selasa minggu depan. Jadi hari Selasa pula dah tanya. Tidur lah. Jadi sebelum hari Selasa minggu depan, awak kena hantar ni kerja ni. Kena hantar kerja
Awak tahu kerja apa Zulaikha? Tak tahu. Apa? Tak tahu. Kan? Saya tanya apa tu tak tahu lah tu. Awak tahu tak Laila? Oh Laila. Tahu. Awak tahu tak? Tahu. Tu sebut. Cuba Practice sebut. for my Hmm. Lagi? Tak apa jelas awak cakap. Awak cakap separuh je. Siapa nak tolong? kerja PS Lelaki, ada tak dengan lelaki? practice for my Mana awak cakap terputus-putus? Okeylah ya. InsyaAllah kita akan sambung kita punya kelas pada minggu hadapan ya insyaAllah. So ada sebarang pertanyaan sebelum kita berhenti? tak ada.